Dah lama rasanya Abang Boy tak sentuh kes-kes yang kejam ni. So far hanya geli-geli je lah. Tapi kali ni Abang Boy nak go full swing. Kes kali ni memang ganas habis guys. Brutal gila. Dan dia punya plot twist memang korang takkan jangka punyalah. Apa yang pada awalnya dua siri kes yang berbeza, yang tak ada kena-mengena langsung tau, rupanya dilakukan oleh seorang pelaku yang sama. Dan tempoh dia ambil untuk buat semua benda ni hanya dalam berapa bulan je. Dia punya kejam tu usah cerita lah. Sampaikan dia diberi nama samaran iaitu anak murid Andre Chikatilo. So Abang Boy nak bagi warning siap-siap. Kes kali ni memang brutal gila guys. So viewer discretion is advised. Kalau korang dah ready, sediakan kuda siap-siap. Tenang, chill, kita roll the intro. Di daerah Rostov, Rusia pada tahun 1995 adalah tahun yang sangat-sangat gelap bagi penduduk dekat sana. Mayat-mayat wanita ditemui di sekitar bandar dan yang menakutkan adalah dorang bukan mati biasa-biasa geng. Memang mayat tu semua dijumpai dalam keadaan yang mengerikan. Dan yang lagi parah, pembunuh ni siap menganjing polis kot. Dia bagi clue tentang apa yang dia akan buat selepas tu. Kira macam, kalau kau hebat, tangkaplah aku. Lebih kurang. Nak lagi menakutkan adalah hanya 5 tahun sebelum tu je, daerah tu telah dihantui oleh seorang pembunuh yang paling prolific dekat Rusia, iaitu Andre Chikatilo, atau lebih dikenali sebagai The Rostov Ripper. Cara pembunuhan pun hampir sama guys, membuatkan polis percaya yang ini adalah kerja seorang copycat. Semuanya bermula pada 21 Februari 1995. Satu mayat wanita ditemui di pinggir bandar Shakti, daerah Rostov Oblast. Mayat tu telah dikenali sebagai Lydia Ivanushka yang berusia 50 tahun. Malam sebelum penemuan tu, Lydia ni dikatakan bertugas di sebuah tapak pembinaan berdekatan dengan mayat yang ditemui. Dia adalah seorang pengawal keselamatan. Forensik tengok mayat pun dah tahu dah, memang barai gila guys. Lydia diserang dengan kejam. Terdapat lebih 20 kesan dan pegawai forensik itu membuat spekulasi yang itu bermula daripada perut kemudian naik ke atas di bahagian dada, dan penyebab kematian adalah satu yang menembusi jantung mangsa. Tak cukup dengan tu guys, pembunuh ni siap seluk tangan dekat dalam mangsa dan menarik keluar usus sepanjang 2 meter weh. Ngilu pula Abang Boy. Crime level macam ni memang jarang jadi guys. Last kali polis tengok kekejaman level macam ni adalah masa Andre Chikatilo berleluasa dulu. Walaupun macam tu, yang peliknya polis merumuskan yang motif pembunuhan adalah disebabkan keganasan rumah tangga. So selalunya bila polis dah decide macam tu, dorang punya penyiasatan ni berlandaskan teori tu saja. Dorang akan mulakan dengan soal siasat husband dan juga keluarga terdekat mangsa. Kalau korang nak tahu, area Rostov pada tahun 90-an memang dilabel sebagai black zone ataupun the black area. Crime memang gila banyak dekat sini. Itu tak termasuk lagi dengan geng-geng jenayah dan Russian mafia. So kejadian dan bunuh ni memang bersepah lah. Tetapi tak adalah sampai level kejam macam ni. Salah seorang pegawai penyiasat yang bernama Anatoly ada teori lain pula. Dia rasa apa yang terjadi pada Lydia ni bukan disebabkan bergaduh laki bini. Ada kemungkinan terlepas seekor pembunuh bersiri di Rostov. Kalau korang nak tahu, Anatoly adalah salah seorang daripada pegawai penyiasat yang bertanggungjawab dalam penangkapan Andre Chikatilo. Dia mengatakan yang kecederaan yang dialami oleh mangsa dalam kes ni memang bukan biasa-biasa. Kebanyakan kecederaan adalah dibuat selepas mangsa ni mati, termasuklah serangan yang dialami mangsa. Tetapi walaupun dengan status si Anatoly ni dah level-level legend, penyiasat yang lain tak nak dengar guys. Korang nak tahu tak pasal apa? Sebabnya dorang malas. Lebih mudah kalau dorang just tangkap husband mangsa dan paksa dia mengaku. Dah, settle, tutup kes. Ini adalah sebab kenapa Andre Chikatilo bebas membunuh selama 12 tahun. Dan bilangan mangsa Andre ni pun bukan kecil-kecil anak weh. 56 orang kot. Semua ni disebabkan polis kat sana makan gaji buta. So anyway, Anatoly percaya yang pembunuh ni takkan stop dengan hanya seorang je. Dia akan membunuh lagi. So memang tunggu masa je. Tak sampai seminggu pun geng, satu lagi mayat telah ditemui berhampiran dengan stesen bas. Sama juga, kesan kecederaan yang sama. Penyebab kematian adalah satu di jantung dan usus mangsa telah direntap keluar melalui
dah jadi macam signature pembunuh tu. Tetapi walaupun dengan segala persamaan ni, polis masih tak nak mengaku guys. Dorang tak nak mengaku yang dorang ni berdepan dengan pembunuh bersiri tau. In denial. Perkataan pembunuh bersiri tu pun dah jadi macam satu perkataan yang pantang disebut dekat dalam balai. Sebab semua orang dalam balai tu tahu kalau dorang berdepan dengan kes pembunuhan bersiri, memang dorang akan buat kerja lebih lah. Tetapi semuanya berubah bila Anatoly terjumpa dengan ahli tim lama dia dulu, iaitu Amaran Yindiv. Dorang berdua dulu dalam satu tim penyiasatan untuk kes Andrei Chikatilo. Anatoly dan Yindiv ni bertanggungjawab buat satu database yang terdiri daripada 30,000 banduan yang mempunyai potensi untuk menjadi pembunuh bersiri di Rusia. So berkenaan dengan dua kes pembunuhan ni, Yindiv pun rasa tahu yang semua ni dilakukan oleh penjenayah yang kejam. Polis perlu tangkap pembunuh ni secepat mungkin. Kalau tak, pembunuh ni rasanya tak akan stop. Tetapi buat masa ni, Yindiv pun tengah handle satu kes wanita dirompak pada malam hari. Selalunya wanita yang berjalan seorang diri akan menjadi target. Suspek akan memukul mangsa dengan batang besi guys, dan kemudiannya akan merompak barangan mangsa. Terbaru adalah suspek ni memukul belakang kepala seorang pengawal keselamatan wanita di sebuah sekolah tak jauh daripada pusat bandar Shakti. Wanita ni telah dipukul sebanyak 4 kali guys. Mangsa sebelum tu pula dia telah dipukul sebanyak 8 kali di kepala. So far dah 4 mangsa mamat gila ni. Semuanya dipukul dengan kejam. Bukan setakat nak pengsankan mangsa je. Dorang ni bukan dipukul sekali dua je tau. Memang kena swing kau-kau. Macam pelaku ni betul-betul nak bunuh mangsa. So Yindiv ni berjanji, selepas dia settle kes ni, dia akan tag team dengan Anatoly untuk tangkap pembunuh gila ni. Tak sampai seminggu pun geng, satu lagi mayat ditemui di kawasan pinggir hutan bandar Shakti. Signature sama juga. Kali ni usus ditarik keluar lagi panjang guys. Berdasarkan apa yang Anatoly dapat siasat, ketiga-tiga pembunuhan ni dilakukan betul-betul di pinggir bandar Shakti. Lebih kurang sama dengan kes Yindiv ni. Ada kemungkinan yang kedua-dua crime ni dilakukan oleh orang yang sama. Tetapi buat masa sekarang, Anatoly simpan dulu teori ni sebab masih tak ada bukti yang kukuh. Pada masa ni, polis dah tak boleh buat apa dah. Memang sah, dorang sekarang tengah berdepan dengan pembunuh bersiri. Boleh dikatakan setiap malam ada je patrol car ronda-ronda dekat area pinggir bandar tu. Beberapa polis berpakaian biasa sentiasa berada di sekitar tempat kejadian. Siap polis perempuan menyamar jadi orang biasa berjalan-jalan sorang-sorang dekat jalan yang sunyi. Forensik mendapati yang pembunuh ni menggunakan pisau atau parang yang panjang berukuran sekurang-kurangnya 20 inci. Lebih kurang 60 cm tu guys. Itu dah macam katana dah. Dengan info baru ni, polis membuat spekulasi yang tak mungkin pembunuh ni jalan-jalan dekat open dengan pisau panjang macam tu. Yelah, dekat mana dia nak sorok? Takkan nak sorok dekat dalam jaket. Ada kemungkinan pembunuh ni drive kereta. Polis mula buat roadblock di sekitar bandar untuk cek satu persatu kereta yang keluar masuk. Tetapi walaupun dengan segala usaha, tak ada satu pun clue yang diorang jumpa. Tak sampai seminggu selepas kematian mangsa ketiga, satu lagi mayat ditemui di kawasan perkuburan. Sama juga, modus operandi yang sama dan cara dia bunuh pun mempunyai tanda tangan yang sama. Tetapi kali ni ada lain sikit je. Satu botol kaca telah ditemui berhampiran dengan mayat mangsa. Dan dekat dalam botol tu ada satu note. Korang nak tahu tak apa yang tulis kat dalam note tu? Pembunuh tu tulis saja guys. Dia tulis, rumahku adalah kuburku. Mayat di dalam keranda adalah kawanku. Temanku adalah kegelapan. Dan kami semua bukan musuh mereka yang masih hidup. Dah lah gila bunuh orang. Siap buat lirik lagu metal tu. Berhampiran dengan kawasan perkuburan tu, polis temui satu pondok yang pada mulanya disangkakan tempat persembunyian pembunuh. Ada kemungkinan yang pembunuh ni sembunyikan diri dekat dalam pondok tu dan menunggu mangsanya datang dekat. Disebabkan pondok tu agak kecil, polis membuat spekulasi yang pembunuh ni mungkin pendek. Dorang start memanggil pembunuh ni sebagai dwarf ataupun orang kedil. Newspaper pun siap panggil pembunuh ni dwarf gak. Memang panas lah member. Memang cari pasal. Korang jangan buat pasal dengan orang pendek ni tau. Orang tu cakap pendek-pendek cili api. Silap, itu kecil-kecil cili api. Lebih kurang lah.
Walau apa saja usaha polis, pembunuhan masih lagi berlaku. Sampai polis pun pening guys. Dorang dah tak ada clue dah. Sampaikan dorang ni siasat mat metal. Tak pasal rumah-rumah dorang ni kena serbu. Sebab polis ingatkan semua ni adalah angkara pengikut setan. Ada sekali tu polis menyerbu sebuah kelab malam yang selalu dorang ni adakan gig. Polis ada temui beberapa tumpuk darah dekat atas stage. Tetapi bila polis dah cek, rupa-rupanya benda tu hanya darah anjing je. Sekali lagi polis temui jalan buntu. Pada masa yang sama, penjenayah dalam kes Yindif ni dah jadi makin galak. Daripada 3 ke 4 mangsa, sekarang ni dah jadi 22 orang guys. Boleh dikatakan kesemua mangsa ni dipukul lebih daripada 5 kali di belakang kepala. Ada yang hanya menerima beberapa jahitan je. Tetapi ada yang sampai koma tu. Dia orang tak bangun-bangun guys. Yindif Shah memang tunggu masa je yang perompak ni akan upgrade kepada membunuh. Memang betul guys. Mangsa perompak yang ke-23 adalah seorang wanita yang bernama Olya Vinogradova. Olya telah didada beberapa kali. Tetapi yang ajaibnya, Olya sempat melawan dan melarikan diri daripada tempat kejadian. Untuk kali pertamanya polis dapat clue yang penting untuk menangkap perompak gila ni. Menurut Olya, perompak tu berumur lebih kurang di antara 30 hingga 40 tahun. Separuh botak dan memiliki tangan yang agak panjang daripada normal. Perompak dilihat berlari ke arah pusat bandar. Tak sampai 24 jam lagi pun, perempuan ni buat hal lagi. Seorang wanita yang berumur 30 tahun yang bernama Tatiana telah didada dan barang-barang kemasnya telah dicuri. Pembunuh tu terus berlari ke hutan berdekatan sebab dia dikejar oleh beberapa orang lelaki yang terdengar jeritan Tatiana ni meminta tolong. Walaupun polis dengan bantuan anjing pengesan masih tak mampu mencari perompak tu. Sementara tu pembunuh dalam kes Anatoly pula masih kontinu untuk membunuh guys. Kali ni adalah seorang penjaga kaunter kedai yang bernama Natalia. Sama juga, Natalia telah, tetapi kali ni semua tertumpu di muka mangsa. Tiada kesan seperti mangsa. Polis menjalankan operasi mencari di sekitar kawasan berdekatan dan dengan bantuan anjing pengesan mereka berjaya temui tempat di mana pembunuh ni bermalam. Ada satu pondok yang diperbuat daripada dahan kayu telah dijumpai berdekatan dengan tapak perkuburan. Dekat situ polis jumpa satu pakaian yang berlumuran darah dan juga sebuah buku nota. Dekat dalam buku nota tu ada beberapa list yang bertajuk sekolah, zaman membesar, penjara, polis dan juga mahkamah. Dekat bawah setiap tajuk tu ada beberapa nama guys. So polis membuat spekulasi yang ini adalah kill list mangsa tu. Lebih kurang macam senarai nama orang-orang yang akan dibunuh. Sementara tu Yindif masih sibuk lagi nak settlekan kes perompak tu. Pada masa ni dia nak pergilah interview mangsa perompak yang paling latest, yang baru je keluar daripada hospital. Mangsa mengatakan yang perompak tu agak pendek dan separuh botak. Dan info yang paling mengejutkan Yindif adalah perompak tu menggunakan pisau ataupun parang yang panjang. Pada masa ni lah Yindif ni berfikir, kes yang di tengah siasat ni dengan kes pembunuhan Anatoly tengah handle tu, mungkin ke diorang ni adalah orang yang sama? Terus Yindif roger Anatoly untuk discuss tentang fakta kes. Diorang nak cari ada tak persamaan di antara kedua-dua kes ni. Diorang perasan something. Selalunya kedua-dua kes ni berlaku sama ada pada masa hujan lebat ataupun salji turun. So dengan menggunakan teori ni, diorang usah pula ramalan cuaca setiap hari. Pada 30 hari bulan April dan 1 hari bulan Mei, diorang bajet yang ada kemungkinan pembunuh ni akan membunuh lagi. Sebab ramalan cuaca hari tu dijangka hujan lebat. Tetapi part pembunuhan ni diorang masih tak tahu. Yindif yang pada masa ni dah jadi ketua jabatan dah. Dia telah mengarahkan setiap anggota polis untuk beronda di setiap kawasan pinggir bandar dan beberapa polis wanita ditugaskan untuk menyamar sebagai umpan. Tengok-tengok memang betul guys. Pada 1 hari bulan Mei, lebih kurang pada pukul 10 malam, satu panggilan kecemasan telah diterima daripada Bandar Slaska. Jarak dia lebih kurang 250 km daripada Bandar Shakti. Menurut laporan, seorang wanita yang berumur 20 tahun yang bernama Eleanor Stefan telah diserang oleh seorang lelaki pendek dengan menggunakan parang panjang. Pemanggil tu mengatakan yang dia melihat lelaki tu mengheret Eleanor ke dalam hutan berhampiran dengan stesen kereta api. Pada pukul 1 pagi, satu lagi laporan telah diterima mengatakan lelaki yang sama ni telah menyerang seorang wanita yang bernama Valentina dan juga anak perempuannya yang bernama Gelena. Valentina telah dijantung semasa cuba untuk menyelamatkan anaknya. Valentina mati di tempat kejadian. Gelena telah dikejarkan ke hospital dan di sana dia memberikan info yang penting kepada polis. Gelena mengatakan yang pembunuh ni memiliki parut
ataupun tanda lahir yang besar di jari tangan sebelah kiri. Polis tak ambil masa lama pun. Pada lebih kurang pukul 3 pagi, polis berjaya menahan seorang lelaki di kawasan hutan berdekatan dengan tempat kejadian. Lelaki itu memang sebiji seperti gambaran yang telah diberikan oleh Galena dan yang lain. Dia pendek, separuh botak dan di dalam jaketnya polis temui sebilah parang panjang. Bila polis cek, identiti lelaki itu adalah Vladimir Mukhankin. Tak banyak cakap, sejurus sampai je kat balai polis, Vladimir terus mengaku membunuh Valentina. Rupanya, apa yang pada mulanya dianggap sebagai tanda lahir sebenarnya adalah tatu di jari Vladimir. Walaupun Vladimir ni mengaku yang dia membunuh Valentina, tetapi dia mati-mati tak nak mengaku pasal jenayah yang lain di sekitar Bandar Shakti. Bila polis cuba siasat sejarah dia pula, Mamat ni memang masalah daripada kecil kot. Menurut Vladimir sendiri, even sebelum dia dilahirkan, bapanya dah belah daripada kehidupan diorang sekeluarga. Sejak daripada lahir, diorang memang hidup dalam kemiskinan yang melampau. Nak makan pun seksa. Disebabkan ini, ibunya memilih untuk melacurkan dirinya untuk menampung hidup diorang ni anak beranak. Bila dia dah bersekolah pula, Vladimir menjadi mangsa buli daripada rakan-rakan disebabkan dia sentiasa dilihat memakai baju yang sama setiap hari. Nak basuh memang tak lah. So memang hari-hari dia pergi sekolah dalam keadaan kotor dan busuk. Disebabkan ini, Vladimir melepaskan kemarahannya kepada binatang pula. Habis anak kucing dan anjing dia bedah ikut suka hati dia je. Kehidupan dekat dalam rumah pun boleh tahan juga toksi guys. Ibunya lah adalah watak paling setan dalam kehidupan Vladimir semasa dia membesar. Kalau buat salah sikit je, memang teruk dia kena balun. Hukuman dia pun boleh tahan kan. Ada satu hukuman favourite ibunya. Dia akan suruh Vladimir ni melutut di atas garam ataupun arang batu selama berjam-jam di luar rumah. Memang sakit gila lah. Disebabkan takut dengan ibunya, beberapa kali juga Vladimir decide untuk melarikan diri dan menyurut dekat tapak perkuburan. Dekat situ dia akan bermalam selalunya. Dan bila dah lapar, sama ada dia balik ke rumah ataupun dia akan mencuri. Nak dipendekkan cerita, Vladimir telah dimasukkan ke sekolah asrama untuk budak-budak yang bermasalah. Kalau nak ikut statistik di Rusia, lebih 80% daripada student sekolah macam ni akan end up di dalam penjara ataupun mati dibunuh. Mujurlah benda ni tak terjadi kepada Vladimir. At least bukan serta-merta lah. Macam-macam dia kerja. Dia pernah jadi mekanik sekejap, tukang repair rumah, even jaga kaunter kedai runcit pun pernah guys. Di sinilah dia bertemu dengan cinta hatinya. Dia telah berkahwin dan dikurniakan seorang anak lelaki. Kehidupan dia bahagia. Dia berjanji takkan bagi anak dia membesar macam dia. Dia dan isterinya akan jaga anak tu macam menatang minyak yang penuh tau. Tetapi apakan daya, satu tragedi telah melanda keluarga Vladimir. Pada musim panas, satu keluarga bercadang untuk berkelah di tepi sungai Kuban. Vladimir dan isterinya terlepas pandang sekejap je, anak mereka didapati hilang. Mayat anaknya ditemui terapung beberapa ratus meter daripada tempat kejadian. Start daripada ni, Vladimir dah jadi lain dah guys. Macam ada satu switch dekat dalam kepala dia tiba-tiba turn on. Dia dah jadi cepat marah dan juga kaki mabuk. Dia bukan lagi suami yang penyayang. Disebabkan ini, Vladimir dan isterinya telah bercerai. Vladimir dah mula mencuri dan merompak. Benda yang paling dia suka buat adalah mangsanya di bahagian pinggul. Lebih kurang macam signature awal dia lah. Entah macam mana dia telah ditangkap dan disumbatkan ke dalam penjara. Disebabkan crime dia ni bontot orang, dia telah dijadikan bahan lawak oleh banduan-banduan lain tau. Bukan setakat tu je. Menurut Vladimir sendiri, dia dipaksa menjadi girlfriend seseorang dekat dalam tu. Okey girlfriend tu kau faham apa maksud dia. Elok je dia dilepaskan daripada penjara. Tak lama guys, dia masuk balik. Dia telah didapati bersalah atas tuduhan merompak sekali lagi. Pada usianya mencecah 34 tahun, hampir separuh daripada usianya telah dispend dekat dalam penjara. Polis ni dengar je guys, si Vladimir ni sembang pasal kehidupan dia tau. Tetapi tak ada sekali pun Vladimir sembang apa-apa pasal pembunuhan. Tugas polis sekarang ni adalah untuk mengaitkan Mamat ni dengan semua kes pembunuhan kejam. Begitu juga nak tahu apa yang dia buat dengan Eleanor Stefan. Semasa disoal siasat, Vladimir mengatakan apa yang terjadi kepada Valentina ni adalah tidak disengajakan. Niat dia hanya nak merompak je dua-dua anak beranak ni. Tetapi disebabkan Valentina ni menekan Vladimir untuk menyelamatkan Galena, dia Valentina tak pasal-pasal. Pada masa ni, Yindiv dan Anatoly tengok je akal si Vladimir ni.
Kalau ikut pengalaman diorang lah masa kes Andrei Chikatilo dulu, Vladimir ni lebih bijak daripada Andrei. Andrei dulu memang gila. Tak payah soal banyak-banyak pun, dia terus mengaku bersalah. Tetapi untuk Vladimir ni, dia banyak main tarik tali pula. Dan lagi satu yang diorang nak tahu adalah, dalam banyak-banyak mangsa, hanya seorang je yang mengalami tanda-tanda seperti dia. Hanya mangsa pertama dia saja tahu. Tetapi yang lain langsung tak ada. Tetapi bila kita tengok balik dengan kecederaan pada tubuh mangsa, lain pula cerita. Seperti pembunuhan ni bermotifkan. Yindiv dah tak nampak jalan lain dah. Dia pergi pula melawat sekolah lama Vladimir. Dia soal semua cikgu-cikgu kat situ. Tetapi kebanyakan cikgu-cikgu adalah cikgu baru. Hanya seorang je cikgu yang mengajar pada masa Vladimir ni disekolahkan dekat situ. Menurutnya, ada kabar angin yang mengatakan yang Vladimir telah dijadikan mangsa dera secara oleh student lain. Dan get this, pembuli tu adalah dua orang pelajar perempuan yang lebih tua daripada dia. So dengan menggunakan info ni, Yindiv membuat spekulasi disebabkan ini dan juga trauma dia bersama ibunya, Vladimir telah membenci perempuan. Selepas keluar daripada sekolah tu, Vladimir telah membuat satu buku nota dan meletakkan semua nama-nama yang dia benci dalam hidup dia. Dan nama pertama dalam list tu adalah nama ibunya sendiri. Walaupun dengan info baru ni, Vladimir ni masih tenang je guys. Dia tak nak mengaku bersalah langsung. So polis hanya ada pengakuan tentang pembunuhan Valentina Falco sahaja. Dia dipenjarakan menunggu masa untuk dibicara. Semasa dalam tahanan, dia request something yang pelik dekat Yindiv. Dia minta untuk ditempatkan di dalam solitary confinement. Dia nak dipenjarakan seorang-seorang dia je. Dia tak nak bercampur dengan banduan lain. Sebab dia risau ada kemungkinan nyawanya akan melayang. Dan lagi satu request pelik dia adalah dia minta Anatoly untuk teman dia pada malam pertama di dalam bilik sel. Pelik kan? Korang mesti nak tahu sebab apa. Sebenarnya Vladimir ni tahu yang si Anatoly ni adalah orang yang bertanggungjawab menangkap Andrei Chikatilo. Dia nak tahu macam mana Anatoly ni berjaya tangkap Andrei ni tahu. Menurutnya Andrei adalah idolanya. Anatoly pun ikut je lah. Dia tahu ada kemungkinan dia boleh memujuk Vladimir ni untuk mengaku atas kesemua jenayahnya. Paling kurang tidak pun kalau dia dapat korek bukti penting pasal semua pembunuhan tu pun, itu dah kira win dah. Anatoly ni pun pandai. Dia layan Vladimir macam member-member je guys. Semua ni adalah untuk membuat Vladimir ni selesa dan mungkin secara tak sengaja akan terbuka mulut. Anatoly siap cakap kot, Andrei Chikatilo ni level-level celah gigi je kalau compare dengan kes pembunuhan yang polis tengah siasat ni. Oh, kembang-kembang bontot member. Si Vladimir ni tersenyum daripada telinga guys. Pada masa ni lah Vladimir mengaku yang dialah pembunuh Eleanor Stefan. Dan dia bagi tahu dekat mana nak jumpa mayat mangsa. Pada 1 Mei 1995, dia telah menunjukkan kepada polis di mana dia sorok mayat Eleanor. Pada hari esoknya dia telah membawa polis ke satu tempat yang dia sendiri namakan tempat suci. Tempat tu adalah rumah Andrei Chikatilo. Di situ dia telah menunjukkan satu kawasan sembah di mana satu rangka wanita telah ditemui. Dia kemudiannya telah mengaku atas setiap pembunuhan yang dilakukan, termasuklah kes merompak bersenjata yang disiasat oleh Yindiv. Bila Vladimir ditanya kenapa modus operandi ni berbeza, yalah, satu ni merompak, dipukul dengan batang besi kot, dan lagi satu membunuh dengan kejam. Vladimir mengatakan dia selalu minum arak yang diperbuat sendiri, yang diperbuat daripada wine dan juga ubat pelali kuda. Bila dia dah minum benda tu, dia langsung tak ingat apa yang dibuat guys. Selalunya dia akan tersedar di kawasan kubur tak pasal-pasal. Dia mengatakan yang selepas dia minum arak tu, satu lagi personality yang lain akan muncul. Disebabkan dia dah mengaku atas kesemua jenayah ni, ada kemungkinan dia akan berdepan dengan hukuman mati. Disebabkan ini, dia acah-acah buat gila pula dah. Dia mengatakan yang dia boleh nampak setan lah, demon lah. Ada kalanya dia dilihat sembang sorang-sorang je kat dalam sel penjara. Tetapi Inspektor Yindiv dan Anatoly bukan kali-kali guys. Diorang dah berdepan dengan banyak penjenayah. Kalau setakat buat-buat gila ni, sekali tengok pun dah tahu yang Vladimir ni berlakon. Anatoly request kepada Vladimir untuk tuliskan satu puisi untuk diorang. Memang kembang-kembang bontot lah. Dia pergi tulisnya satu saja dan pas dekat Anatoly. Last-last, si Vladimir ni kena game guys. Dengan menggunakan puisi tu, diorang dapat meyakinkan mahkamah yang Vladimir ni langsung tak gila dan layak untuk dibicarakan. Of course lah, Vladimir tak mengaku lah yang itu adalah tulisan dia.
Tetapi laporan daripada forensik dapat memberi kepastian yang Vladimir lah penulis sajak tu. Pada tahun 1996, dalam pembicaraan, Vladimir didapati bersalah atas 22 kesalahan, termasuk 9 tuduhan membunuh. 3 daripadanya adalah gadis di bawah umur 16 tahun. Dia telah dijatuhkan hukuman mati atas kesalahannya. Tetapi ada plot twist dekat situ. Pada tahun 1997, hukumannya telah ditukar kepada penjara sepanjang hayat disebabkan hukuman mati telah dimansuhkan pada tahun tu. Sekarang ni Vladimir telah dipenjarakan di penjara yang paling famous di Rusia, iaitu Black Dolphin Gulag. Dia bukan famous sebab banduan kat dalam tu penuh dengan kasih sayang tau. Ini adalah penjara yang dikenali dengan kekerasan dan layanan macam sampah. Dah berapa kalilah penjara ni dilaporkan telah melanggar hak asasi manusia. Pada tahun 2006, Vladimir mengatakan dia lebih rela menerima hukuman mati daripada dipenjara sepanjang hayat dekat dalam neraka ni. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.